ambil masa ruang tu semua. Ambil masa ruang. Nak tunggu tuan-tuan tak ada masa-masa kosong, tak akan ada tu semua. Sebab dunia ni macam tu. Nabi tahu dah. Kalau bagi satu bukit Uhud emas, satu bukit Uhud tu sebagai emas. Gunung Uhud tu sebagai emas tu semua. Kita nak satu lagi. سبيل الدموع سبيل مرير كانت هدايا ضحكي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadiyuna billahil hamd. Jadi alhamdulillah. Nabi tahu semua. Okey. Kita dulu pernah jadi anak, dan kita dulu pernah jadi anak, dan sekarang kita jadi orang tua. Kita jadi pada kita dah jadi orang tua pada anak-anak kita, dan bahkan cucu. Macam ustaz ni, ustaz ada anak dan ada cucu dah. Dulu kita jadi anak kepada dua orang tua kita. Betul tak? Jadi hasil pada susah payah mereka, dan susah payah mereka jaga kita, mereka didik kita, dan sehingga kita jadi orang yang berjaya. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, tak apa dah semua. Itu adalah kehendak Allah Taala, aturan Allah Taala. Tak kisah dah semua. Sama ada kau ni awak tuan-tuan dan kau ni nelayan ke, kau ni penyapu sampah ke, kau ni kutip sampah ke, kau ni pegawai besar ke, kau ni menteri ke, kau ni esko ke, tak kisah dah semua. Yang kita kisah ialah bagaimana kita dapat menyantuni kedua ibu bapa kita sewaktu mereka hidup, dan menyantuni mereka setelah mereka meninggal dunia. Ini kita nak gitu dah semua. Kita nak macam tu dah semua. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah jadi anak, dan sekarang kita jadi ada ayah kepada anak-anak kita. Sekarang ni orang tua kita dah tua dah. Dan besok kita akan jadi macam tu juga. Macam ustaz juga, sekarang ni dah tua dah 60. Semalam masuk 60. Dah masuk 6 siri dah. Dah masuk 6 siri dah. Semalam dah masuk 60 dah. Okey, kita perlukan anak-anak. Nah, kita nak ke mana-mana, kita perlukan anak. Sekarang ni ustaz dulu ustaz boleh bawa kereta, dia relax seorang. Sekarang ni nak bawa kereta pun rasa takut dah. Rasa takut dah, bunyi kereta laju, zoom kereta pun laju, kita rasa takut dah. Sebab sifatnya Allah Taala dah bagi pada orang-orang tua dah semua. Nak turun tangga, nak naik tangga ke kapal terbang semalam, Malindo semalam nak naik, bukan mudah dah semua. Dengan lutut sakit, naik apa semua. Itu pun ustaz dah urut dengan benda. Sebelum semua balik tu ustaz dah urut dengan pokok. Pokok tolong urut ustaz pada hari ustaz sampai ustaz tu malam tu ustaz urut. Hari Jumaat sebelum ustaz berlepas balik semalam dia urut lagi. Okey, alhamdulillah boleh lah. Boleh gagahkan sikit naik kan. Tapi itu pun rasa susah tu nak naik. Dan turun pun sama juga turun. Dulu masa muda ustaz boleh naik gitu ya. Dengan beg berapa semua boleh naik. Nak turun pun turun gitu, pejam mata boleh. Tapi sekarang tak boleh semua. Makin lama makin merosot. Kita jadi ayah kepada anak-anak kita pula. Dan kita jadi atuk kepada cucu-cucu kita. Jadi tuan semua, kalau kita pada sekarang ni tuan semua, pada sekarang ni kita tidak dapat menyantuni kedua ibu kita, tuan-tuan tengoklah dan tuan-tuan semua, nanti bila kita meninggal, kita dah tua besok tuan semua, bagaimana anak kita nak menyantuni kita. Kalau kita tak dapat menyantuni kedua ibu bapa kita, maka Allah Ta'ala akan qada balik tuan semua, yang mana anak-anak kita tak akan dapat menyantuni kita bila kita dah tua. Ustaz nak cerita sikit tuan semua. Ni kita kisah benar. Ni Ustaz tak mau cerita sebut siapa dia. Ada satu orang ni, pangkat dia CEO tu. Pangkat dia CEO tu. Dan dia bekerja dengan satu syarikat, memang syarikat tu masyhur. Besar syarikat tu. Memang besar syarikat dia. Tapi nak beritahu tuan semua, dia dapat, walaupun dia CEO, dia tak rasa, kereta dia besar. Kata, Audi. Yalah, bagi ustaz Audi tu dah mewah tuan semua. Audi lah, bagi Audi. Audi lagi, ustaz Camry je. Audi ni berapa ratus ribu tuan semua. Okay. Nak beritahu je kereta dia. Tapi nak beritahu tuan semua, bagaimana dia menyantuni dua orang tua tu ustaz kagum tuan semua. Okay. Sewaktu ayah dia sakit di hospital,
dia sanggup ambil cuti tuan semua. CEO. Kalau kita tengok orang yang penting dalam satu syarikat kan, penting juga. Dia sanggup balik duduk, bukan balik cuti balik duduk dengan ayah dia. Bawa ayah dia pergi hospital, jaga ayah dia dalam wad macam ni. Nah, ustaz tengok dia potong kuku kaki ayah dia gunting rambut ayah dia beli tempat untuk ayah dia jalan, dia beli wheelchair untuk ayah dia. Semua dia semua. Adik-adik lain tak boleh. Dia boleh tuan semua. Anak beritahu. Walaupun dia seorang CEO, okey. Lepas tu bila sampai satu saat kritikal ayah dia sakit lagi. Masuk ward dah dan doktor beritahu tak ada harapan dah. Jadi dia uruskan ambulans dan semua daripada Kota Baru bawa pergi ke Shah Alam, ke Subang, rumah dia. Bawa ayah dia pergi ke Subang. Mak dia naik dengan anak lain. Sampai di Subang hantar ayah dia di satu hospital private tu semua untuk jaga, bukan tak boleh jaga, untuk jaga. Sebab kalau dia jaga dia tak boleh nak jaga sebab ayah ni bedridden dah, tak boleh bangun dah. Hantar di satu hospital swasta tu semua, penjagaan memang kelas lah. Berapa ribu sudah semua. Oh, nah. Ni Ustaz kagum kata, Ustaz tabik yang dia dah semua. Dia tanggut agaknya. Tapi malangnya tak lama dah semua. Tapi dia dapat khidmat pada ayah dia ni dah lama dah dapat khidmat. Tapi yang saat akhir ni tak lama, letak dalam masa tempoh seminggu saja. Pihak doktor telefon, nurse telefon beritahu kadar oksigen ayah dia telah menurun. Buat pergi hospital Sungai Buloh dan malam tu ayah dia pagi tu Allah Taala dah ambil ayah dia kembali kepada rahmatullah dan semua. Jadi beritahu dan tinggal sekarang ni tinggal mak dia. Mak dia duduk dengan dia juga. Dia ni anak bangsu dah. Dia anak bangsu. Mak dia duduk dengan dia. Sibuk macam mana tuan semua. Sebelum dia pergi kerja, dia salam dengan mak dia. Dia uruskan mak dia apa semua. Dia uruskan. Sampai tahap tuan semua nak beritahu ni. Sampai tahap mak dia tak boleh berak ni. Dia ustaz beritahu kan. Mak dia tak berak. Dia guna jari dia korek tuan semua. Keluarkan najis tu. Bersemur najis dia kena. Nak boleh sabar. CEO tuan semua. Tak mau cerita lah. CEO syarikat mana tuan semua. Besar. Syarikat dia besar tuan semua. Dan bos dia pun Tan Sri. Bos dia Tan Sri. Nak beritahu dah semua. Sampai gitu dia. Nak beritahu. Walaupun dia pangkat CEO, tetapi dia dapat jaga mak dia 100%. Masya Allah. Inilah tuan semua. Kita boleh buat dah sampai tahap tu dah. Kita boleh buat dah. Ada setengah anak. Anak pakai kereta BMW. Anak kata pakai kereta Mercedes dan semua. Anak kata pakai Cayenne dan semua. Pakai kereta Cayenne. Mahal lagi. Pakai Rolls Royce. Pakai apa lagi? Semua kereta macam-macam lah. Macam-macam kereta yang mahal. Ayah pakai kereta kursi roda. Tak boleh nak beli yang automatik yang. Ayah pakai kereta trek ni. Ni berlaku dah semua. Berlaku zaman sekarang. Sehingga kan ayah tu terpaksa minta tolong dengan penghulu. Terpaksa minta tolong dengan penghulu. Tolong istihad, tolong beritahu pada nama di masjid. Sesiapa yang nak bagi infak pada dia, nak beli kereta roda. Sebab tayar, getah yang pada dekat roda tayar tu dah pecah dah semua. Dah pecah. Nak beli. Sampai gitu dah semua. Anak balik dengan Mercedes. Tapi tak dapat beli kereta kursi roda ayah tu. Dah. Aduh, tuan semua. Kursi roda ayah kalau pakai automatik cek tu dah berapa ringgit dah tuan semua. Kalau bandingkan kereta Mercedes yang dia ada. Banding kereta Cayenne dia ada. Banding kereta apa lagi? Kereta macam-macam dia ada. Nak beli tu dah semua. Inilah. Boleh tak tuan semua? Boleh tak macam tu? Kita lakukan sebagai yang kita tadi. Yang nombor 1 dia. Yang cerita tadi tu. Yang CEO dia. Boleh tak? Kita buat macam tu. Allahu Akbar tuan semua. Dia korek punggung mak dia sampai najis mancut keluar. Kena badan dia. Dia bersih. Dia potong kuku dia. Jaga sampailah mak dia menghembuskan nafas terakhir. Itulah khidmat dia tuan semua. Khidmat dia. Rezeki dia Masya Allah rezeki dia. Orang macam ni lah. Boleh tak kita? Cuba kita tanya. Kita sembang-sembang je tuan. Kita sembang-sembang. Kita tengok dah semua. Kita nak terbaik untuk anak kita. Kita nak terbaik untuk anak kita. Adakah kita buat terbaik untuk ayah kita dengan mak kita? Adakah kita buat terbaik untuk ayah mak kita? Masa dia hidup. Apatah kalau dia mati. Masa dia hidup, kita dapat buat tak? Kita tanya. Ni soal hati. Tanya hati lah. Tanya hati tuan semua. Boleh tak kita? Ni sampai ayah mati, mak mati, nak baca Quran tak boleh. Tak pandai baca Quran. Mak mati, ayah mati, tak pandai nak uruskan. Mak mati, ayah mati, suruh orang lain tolong sembahyang mayat. Sembahyang jenazah. Mak ayah mati,
Orang lain tolong mandikan, bukan anak-anak mandikan. Ni kita tengok. Sebab tu Ustaz kata, Ustaz, jom dah kita pergi belajar. Jom kita belajar. Ambil masa ruang tu semua. Ambil masa ruang. Nak tunggu tuan-tuan tak ada masa-masa kosong, tak akan ada tu semua. Sebab dunia ni macam tu. Nabi tahu dah. Kalau bagi satu bukit Uhud emas, satu bukit Uhud. Satu bukit Uhud tu sebagai emas. Gunung Uhud tu sebagai emas tu semua. Kita nak satu lagi. Kita nak satu lagi. Anda beritahu, kita cari rezeki tu semua ibarat macam gini lah. Kita cari rezeki ni. Cari rezeki ni ibarat apa dah? Kita duduk tengah panas kan, tengah panas atas jalan raya. Kita nampak dah macam air. Macam air kan. Kita nampak macam orang putih panggil miraj ni. Macam air kita dah gahir macam tu. Kita pun lari. Makin kita kejar makin dia lari. Makin dia kejar makin jauh. Makin dia kejar makin jauh. Itulah dunia tu semua. Makin kita kejar, makin kita nak. Makin kita kejar, makin banyak kita dapat duit, makin kita nak lagi. Makin banyak duit dia. Tapi kita bab agama, tak ada langsung. Bab agama langsung tak ada. Cuba tanya tuan-tuan semua. Cuba tanya tuan-tuan semua lah. Berapa kitab dah tuan-tuan habis pengajian tuan semua? Kitab tauhid berapa kitab dah tuan belajar? Tuan-tuan kata banyak lah. Ambil kitab paling nipis sekali ni. Kitab Faridatul Faraid. Tuan-tuan dah habis belajar tak? Tuan-tuan dah kenalkah hukum sifat ketuhanan? Dah kenal tak? Sebab tu Ustaz ajak, kalau tuan-tuan boleh korbankan nak cari harta benda dunia tu semua untuk sesuap nasib kita ni, untuk nak bayar bil api, tuan-tuan cuba fikir, dengan kalau tuan-tuan tak cari ilmu akidah tu semua ni, tuan-tuan mati besok, apa berlaku? Abu Zal Al-Ghifari sewaktu tu puteri Rasulullah SAW, Siti Fatimah telah wafat dah semua. Sayyidina Ali bawa pergi. Abu Zal Al-Ghifari ada benda tu dulu. Sewaktu tu dalam kubur, Abu Zal duduk menghadapkan kubur tu, dan dalam lubang kubur tu sementara jenazah Siti Fatimah datang, dia bercakap pada kubur tu. Wahai kubur, mau tahu tak jasad siapa yang akan masuk dalam lubang ni? Jasad siapa kata dia? Dia tu dah. Ni jamak siapa? Inilah jasad puteri Rasulullah SAW, puteri kesayangan Rasulullah SAW. Nak beritahu dah. Apa kubur dia jawab? Wahai Abu Zal Al-Ghifari. Allah Ta'ala bagi Abu Zal dengar. Kubur dia bercakap, wahai Abu Zal Al-Ghifari, tempat aku ni bukan tempat tak kira pangkat siapa kau pangkat. Tak kira dari siapa dia pun. Tak kira kau sambut Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Tun ke, tak kira siapa tu semua. Tak kira. Tengku ke, Yang Mulia ke, Maharaja ke, Mahaguru ke, tak kira. Tak kira siapa kau. Kalau amalan kau baik, maka aku luaskan. Aku akan luaskan kuburnya. Aku akan luaskan kuburnya sehingga kan sejauh mata memandang. Dan aku akan bukakan daripada pintu syurga. Aku akan bukakan sehingga kan bau wangi daripada syurga akan masuk ke tempat kubur tu. Tapi kalau kamu, tak kira kamu siapa, masuk dalam kubur aku ni, masuk tempat aku ni, maka kalau amalan kamu tidak membuat amalan yang baik, maka aku akan impitkan badan dia, tinggalkan turun terusuk terberceragah. Ini lah semua. Cuba kita fikir lah semua. Kita fikir. Aku boleh pergi keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam, keluar pagi malam, masjid tak singgah, pengajian kita tak buat. Hari Sabtu sampai hari Jumaat kita bekerja. Pagi sampai malam, hari Sabtu keluar, Ahad keluar, Isnin keluar, Selasa keluar, Rabu keluar, Khamis keluar, Jumaat keluar. Cari rezeki, jumpa orang tu, jumpa datuk ni, jumpa Tan Sri, jumpa ni. Semata-mata nak dapat kekayaan. Yang mana kekayaan tersebut dan semua tidak memberi jaminan ke dalam kubur kita. Tidak memberi jaminan hatta waktu kita nak mati pun tak ada jaminan tu semua. Tetapi kalau tuan tak belajar tiga ilmu ni tuan belajar, dia akan memberi jaminan pada anda. Pertama, ilmu tauhid. Nak kenal Allah, siapa Allah. Nak kenal hukum sifat ketuhanan. Tu. Kita nak tahu beza antara hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Nak tahu siapa Rasulullah SAW, apa sifat-sifat yang ada pada Nabi, pada Rasul, apa sifat mustahil, kena tahu. Tu paling penting. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu akidah, semua paling tinggi. Yang kedua, ilmu fiqh semua. Fiqh kena tahu. Dari segi muamalatnya, mudakahatnya, semua kita nak tahu. Bahid ke apa semua kita tahu. Sekecil-kecil kita nak tahu. Dan juga akhirnya ilmu hubungan hati.
Hubungan hati itu hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan aku dengan Allah Taala, hubungan aku dengan sesama aku. Kena tahu. 3 ilmu yang penting. Dalam 3 ilmu penting, 3 akidah yang penting sekali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati tanpa ada 3 ilmu dan semua, maka tuan-tuan tunggulah. Tuan kata dalam kubur dan semua. Waktu tuan-tuan nak mati pun dan semua, apa berlaku? Mereka akan bawa tongkat daripada api neraka. Dia akan pukul badan tuan-tuan, pukul sehingga roh kita akan terkeluar. Terpercik tak tahu ke mana. Ada yang semayang tak betul tu semua. Ustaz bila tu terang. Kita bila kita pergi kat airport kat mana ni, Ustaz selalu kat airport lah. Kat airport selalu pergi semayang. Ada yang semayang pakai baju beruk tu semua. Baju beruk. Tuan-tuan tahu tak baju beruk macam mana? Baju beruk tu, baju singkat tu. T-shirt singkat tu. Bila dia rokok tu semua, nampak punggung. Nampak. Orang Kelantan luruh punggung. Nampak. Luruh punggung dia, nampak dah semua. Orang tak pakai baju beruk. Beruk dia pakai baju singkat kan? Beruk kan? Ada. Kalau beruk dia pakai baju singkat. Sujud apa lagi sujud? Sujud tu dia punya baju tu terangkat, dia punya tuan-tuan tertugul. Nampak luruh punggung ni. Ni zaman sekarang tu semua. Sebab apa? Sebab fiqh tak tahu hukum fiqh. Ni. Anak siapa tu? Anak pada 2 orang tua tu. Ni banyak tu. Tu kita kena fikir dah semua. Kita ni bukan masalah hati dah semua. Tanya hati kita, tanya hati aku ni. Aku dah cukup dah pengajian. Ni kita dah semua, kita suka pergi. Kita suka dah semua. Suka dah. Hari-hari tu suka pergi cari rezeki. Minta doa, ya Allah, bagi aku 1 juta, ya Allah. Bagi aku 1 juta, bagi aku 10 juta, ya Allah. Bagi aku 10 juta, ya Allah. Tapi tak pernah, ya Allah dah. Bagi ya Allah, bagi aku kekuatan untuk pergi masjid, ya Allah. Bagi aku kekuatan untuk aku beri sembahyang tahajud, ya Allah. Bagi aku kekuatan untuk sembahyang duha, ya Allah. Bagi aku kekuatan untuk sembahyang taubat, ya Allah. Tak ada pun kita buat. Siapa yang nangis tuan. Tapi ramai orang menangis kerana tak ada duit. Ramai orang menangis kerana tak sampai maksud dia. Nak target dapat 10 juta bulan 10. Ni dah lepas bulan 10 dah. 2020 dah lepas dah. Tak dapat 1 juta, 10 juta. Nangis. Ada ni ustaz cerita ni, ada yang mesej pada ustaz. Ustaz, apa salah saya? Apa kesilapan saya sehingga kan saya doa daripada awal tahun sampai sekarang ni tak dapat 10 juta. Sedangkan moderator cakap akan dapat. Ustaz tanya, siapa moderator tu? Dia Tuhan ke siapa? Dia Tuhan ke siapa yang menentukan dapat dan dapat? Kena faham. Allah Ta'ala, dia buat kita ni tuan semua, tidak ada sikit pun dia ambil manfaat kat atas diri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak beritahu Allah Ta'ala ni, walaupun dia cipta kita, dan Quran beritahu dia cipta kita dan manusia dan jin ni ada semata-mata untuk beribadat. Sebenarnya hikmah Allah Ta'ala jadikan kita tu sebenarnya. Hikmah. Kita buat amal baik ke, kita buat amal jahat tu semua, buat amal baik pun tak akan naik derajat Allah Ta'ala. Dengan perbuatan kita baik tu, kita buat baik. Dan kita buat jahat pun tuan-tuan semua tak akan turun derajat Allah Ta'ala. Dengan perbuatan jahat kita, semuanya kembali kepada kita. Kita buat baik dapatkan kita buat jahat pun dapatkan kita. Jomlah pergi belajar tuan semua. Kita pergi belajar lah. Kita belajar tuan-tuan. Mati tak tahu bila-bila masa. Orang muda mati, orang tua mati. Ustaz ni pun dan sekarang ni dah takut dah. Dah takut dah. Betul, demi Allah tak ada. Demi Allah demi Rasul cakap ni. Takut dah semua, takut. Tengok kawan ustaz mati seorang mati. Tiap tahun ada yang meninggal, 2-3 orang. Kawan ustaz tu satu kelas. Bila kita duduk dalam grup, kita dalam grup makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Mereka dah pergi. Kita macam mana? Ada cara amalan kita macam mana? Tuan-tuan, ilmu dengan amalan kena sekali. Beramal tanpa ilmu Allah Ta'ala tolak. Sembahyang duha tanpa belajar, tolak. Sembahyang zuhur tanpa amal, tanpa kita belajar, tolak. Walaupun tuan-tuan buat betul 100% betul, tuan-tuan semua, tapi kalau tuan-tuan tak belajar, Allah tolak. Walaupun tuan-tuan zikir dengan makhraj je betul apa semua, sebab kita tak belajar, tolak. Jomlah kita belajar. Dan ini Ustaz cakap soal hati kita semua, hati kita ni. Cuba tanya Allah Ta'ala, tanya kita macam mana. Aku ni macam mana Hari-hari aku keluar cari makan. Hari-hari aku keluar masjid aku tak pergi. Dengan azan pun tak rasa. Dengan azan, kadang masjid dekat rumah pun kita tak mau pergi masjid. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim lisyawa. Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim. Allah khatamkan hati dia, wa ala sam'ihim, pendengar dia, wa ala absarihim, mata pandangan dia. Nampak masjid pun tak rasa apa, dengar telinga orang azan pun tak dengar apa. Kenapa? Hati telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Tu kita takut dah semua.
40 hari ulama beritahu. Tuan Guru Haji Mak Sirah dia kata, Ustaz ingat Tuan Guru Haji Mak Sirah kata, Tuan Guru Haji Omar pun tak kata, Tuan Guru Osman Omar pun kata dah semua. Dia kata apa dah semua? 40 hari kita tak pergi belajar kitab, tak pergi belajar ilmu, tidak berdamping dengan ulama-ulama, Allah Ta'ala tutupkan hati kita. Tutup hati kita. Khatamallahu ala kulli. Tak tutup pun aku boleh semayang. Aku boleh semayang, aku boleh macam biasa. Memang kau boleh semayang, boleh biasa. Tapi tu semua, apa ya? Apa yang Allah Ta'ala bagus? Tanya diri kita, adakah aku ni dapat aku zikir, aku rasa manis tak? Itu hukuman Allah Ta'ala. Ada orang tanya Allah Ta'ala. Ada orang tanya satu syekh lah. Satu syekh. Alright syekh, nak tanya syekh. Ya, kalau saya buat dosa, saya buat maksiat apa semua. Adakah Allah Ta'ala turunkan hukuman terus kepada saya? Allah Ta'ala tak. Habis Allah Ta'ala akan balas kita besok. Nah, habis kan macam tu, boleh buat dosa banyak-banyak. Okey, dia kata gini. Tapi saya semayang, tetap semayang. Dia kata, ginilah. Kalau nak tahu hukuman, memang hukuman Allah Ta'ala, dia pergi pada, dia akan jatuh kepada hari kiamat. Tapi di akan dunia ni pun Allah Ta'ala dah turunkan. Cara mana tu semua? Okey, kita semayang. Tuan-tuan cuba tanya dia tuan-tuan. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan khusyuk semayang. Kalau tuan-tuan tak khusyuk semayang, tu menunjukkan hukuman Allah Ta'ala jatuh kat atas tuan-tuan. Semayang tahajud, tuan-tuan dapat bangun tak semayang tahajud? Tak dapat semayang, itulah hukuman Allah Ta'ala dah jatuh kat atas tuan-tuan. Kalau tuan-tuan zikir. Rasa manis tak dalam zikir? Tak rasa manis, itulah hukuman Allah Ta'ala dah jatuh kat atas. Tuan-tuan baca Quran. Dapat baca Quran? Tak dapat Quran. Tak dapat baca Quran ni, tak dapat baca Quran, maka itu hukuman Allah Ta'ala. Dia tutup hati anda. Kalau dapat baca Quran pun, tak rasa manis, tak rasa apa daripada semua. Itulah hukuman Allah Ta'ala kat atas dia. Inilah tuan semua. Jadi kita hari-hari kita lakukan dosa. Hari-hari kita dah lakukan dosa. Hari-hari tuan semua. Kalau tuan tak belajar 3 ilmu ni tuan semua, hari-hari tuan tak akan berdosa. Hari-hari. Hari-hari tuan. Tak kira dah tuan semua. Tentulah tuan-tuan ni datuk ke, dating ke, tan sri ke, tak kira dah semua. Tak kira dah. Oleh kerana awak ni sebagai Perdana Menteri, maka kami tidak akan datukkan hukum ke anda. Tak ada dah semua. Tak kira. Masuk dalam kubur, kalau tak dalam kubur, kalau nama si mati tu nama Mahathir, dia tak akan panggil dah nak pangkat dia. Dia panggil, wahai Mahathir. Kalau yang mati tu semua nama dia Razak. Razak tak akan panggil dia Tun. Dia akan panggil Razak. Kalau yang mati tu nama dia Najib, dia tak akan panggil dia. Tak panggil dia nak pangkat, dia panggil Najib dah semua. Kalau yang mati tu Anwar dah semua. Anwar dah, maka dia tak panggil dah Datuk Seri Tan Sri. Dia panggil wahai Anwar. Tak ada dah tu semua. Mereka datang pun wahai Anwar, wahai Anwar. Dia tak ada dah. Tak ada dah sebut dah. Tak sebut dah. Kalau yang mati tu Syahrin Abdul Rahman, tak ada panggil dah. Profesor ke doktor ke ustaz, tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada dah panggil Syahrin Abdul Rahman dalam kubur. Tak kira dah semua. Kalau kita masuk dalam keadaan macam Abu Rahman, macam kubur tadi beritahu kepada Abu Zar al-Ghafari, tak kira dah. Walaupun dia puteri Rasulullah SAW. Misalnya, kalau walaupun dia puteri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, dia tak kira. Satu hari, Siti Fatimah bergurau dengan Sayyidina Ali. Bergurau dengan Sayyidina Ali. Bergurau. Bukan marah, bukan jerkah. Bukan apa semua. Bergurau. Tiba-tiba terasa hati dia, bukan terasa hati sangat. Muka Sayyidina Ali berubah sikit dah semua. Dia nampak muka Sayyidina Ali berubah dah semua. Terus dia keliling Nabi. Dia keliling Sayyidina Ali. Sambil minta maaf. Keliling Sayyidina Ali. Keliling sambil minta maaf. Minta maaf, keliling muta. Sampailah Sayyidina Ali ketawa pelik, gelagat Siti Fatimah. Gelagat ketawa. Dan satu hari Siti Fatimah minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, semalam aku bergurau dengan suami aku Sayyidina Ali. Aku bergurau gini. Dan aku tengok muka dia berubah. Dan aku pun keliling aku minta maaf dengan dia. Dan Nabi tanya, adakah Sayyidina Ali minta maafkan kamu? Ya, Sayyidina Ali, suami aku memaafkan aku, ya Rasulullah. Wahai ayah yandaku, maaf. Apa Nabi kata? Wahai Siti Fatimah, wahai Fatimah, sekiranya Sayyidina Ali semalam dia tak maafkan kamu, walaupun kamu anak aku, anak kepada Rasulullah SAW, walaupun kamu anak aku, kalau kamu mati pada waktu, kamu akan masuk neraka Allah Ta'ala. Nabi tu tak kira, tak ada pangkat dah semua, tak kira. Tu Nabi kata. Tapi yalah Sayyidina Ali maafkanlah Siti Fatimah. Nabi tak sampai gitu tu semua. Cuma Sayyidina Ali tak marah pun, cuma berubah muka sikit dia. Bukan marah, berubah muka sikit pun. Siti Fatimah dah rasa takut dengan suami dia. Keliling minta maaf, minta ampun. Ni kita kat Nabi ini, suami dia jegah lagi. Suami dia dah marah, pukul kepala suami. Dia buat suami dia macam sahabat dia tu je. Dia macam sahabat. Ni masalah tu semua. Ni masalah. Suami dah marah-marah, boleh meninggikan suara daripada suami. Itu kadang-kadang isteri. Contoh Siti Fatimah.
Puteri kesayangan Rasulullah SAW. Dan sewaktu Siti Fatimah sakit, demam, Rasulullah SAW pergi. Rasulullah pergi dan Rasulullah pergi dia, nangis Rasulullah SAW. Tengok Siti Fatimah demam. Nah, dalam kitab Syiarus Salikin ada semua. Demam. Ambil tutup kaki, badan nampak. Tutup badan, kaki nampak. Sebab pada waktu itu salah satu saudara pada Siti Fatimah datang nak jenguk juga. Maka Rasulullah SAW ambil dia punya ridak, ambil dia punya serban, tutup badan dia. Barulah saudara Siti Fatimah masuk. Apa yang ada? Berapa nak kamu kena apa hal lain? Demak yang dah saya demam. Kamu dah makan belum? Nabi kata dah makan belum? Saya dah banyak hari dah tak makan ya Rasulullah. Anak puteri Rasulullah, puteri kesayangan Rasulullah tak makan banyak hari dah tuan semua. Banyak hari. Nabi kata, aku lebih lagi daripada mu kata. Mu tak makan 3 hari, aku 7 hari tak makan. Nabi kata. Nak beritahu dah semua, Nabi dia. Mu 3 hari, aku 7 hari tak makan. Nak beritahu dah semua. Rasulullah boleh nak beritahu pada sahabat suruh cari makanan, tapi Nabi tak buat macam tu. Nak beritahu. Inilah tuan-tuan, jomlah kita pergi belajar. Jom kita belajar. Cari makan, Islam tak marah kita cari makan. Pergilah cari makan. Tuan-tuan, turun pagi sampai malam. Tapi ingat dah semua. Ingat dah semua. Pengajian kena belajar. Ilmu kena belajar semua. 3 ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni wajib, fardu ain tu semua. Tak belajar, setiap orang berdosa. Berdosa. Kena ingat ni. Berdosa dah semua. Bukan suruh tentang belajar sampai jadi ustaz, tak. Pergi belajar, pertama nak lepaskan kita fardu ain, nak tunaikan hak kita, hak perintah Allah Taala. Yang kedua, kita dapat belajar, kita dapat tahu, kita dapat amal. Bukan suruh jadi ustaz, tak ada. Nak jadi ustaz kena duduk kat mondok lah. Jadi ustaz apa sama mondok pun kena gini. Ni kita pergi belajar. Masjid banyak buka kitab belajar. Okay, insyaAllah lah itu belajar. Sembang ustaz tu. Sembang dah lama ni. Sembang untuk tuan semua. Jadi untuk kita buka hati. Pertama tadi kisah anak. Bagaimana kita menyantuni. Kita nak santuni kedua orang tua kita. Bagi anda yang orang tua dah masih ada, santunilah mereka tuan semua. Santunilah mereka. Masih kalau majak orang tua dah ada, masih ada lagi. Macam ustaz dah tak ada dah. Tak ada apa dah. Cuma sekarang ni harap pada pahala ustaz, harap ada pada sedekah ustaz, ada pada ibadat ustaz, minta disampaikan pada kedua bapa ustaz. Tapi kalau bagi anda yang masih ada mak bapak, tuan-tuan, tolonglah santuni mereka. Jangan bagi mereka sakit hati, jangan bagi mereka rasa hati, jangan bagi mereka susah hati dah semua. Macam tadi dah. Tadi siapa CEO tu dah semua? Adik ustaz. Ustaz minta CEO tu adik ustaz. Adik ustaz nombor 4. Ustaz 4 laki semua. Kami tak dapat buat, betul tuan semua. Ustaz tak dapat buat macam adik ustaz buat. Nah, ustaz beritahu tak, bukan apa tu. Tak beritahu. Ustaz tak cerita lain, cerita keluarga sendiri. Ustaz ni tak boleh buat dah semua. Ustaz tak boleh buat. Tengok najis pening. Satu ketika ni ayah ustaz cari adik masuk KPJ. Ni, ustaz pergi. Adik ustaz masa tu duduk KL, tak balik lagi. Tak sempat pasal dia ada meeting. Ustaz jaga. Ayah ustaz sekeput ni, tu ustaz angkat. Dia cari adik. Angkat masuk dalam bilik air, ayah ustaz tertembak atas badan ustaz. Oh, nak pengsan. Memang ustaz bilang tak, nak pengsan. Sebab manusia ni Allah Taala jadikan berbeza-beza. Adik ustaz tak apa dah semua. Dia korek dia tuan-tuan, boom, memancuk keluar. Kat muka dia kat semua, tak ada apa lah. Bagi dia tak ada, biasa je. Allah Taala bagi kekuatan pada dia. Ni masing-masing semua. Kelebihan masing-masing. Ini nak tahu semua ni. Tapi tengok tuan-tuan, rezeki adik ustaz macam mana Allah Taala bagi kat dia. Ya, Allah nak bagi kat dia rezeki dia, masya-Allah. Dia uruskan segala ayah ustaz dia tak guna apa dah. Kita tak guna apa dah yang apa dah untuk apa kita kata pusaka kan, kita tak guna apa-apa. Dia sendiri uruskan. Dia sendiri semua. Sampai Z tu. Yang ayah punya dengan mak ustaz punya. Allah dia urus semua. Sampai Z untuk adik-adik semua. Dia seorang lah. CEO dah semua. Nak bilang CEO. Gaji berpuluh-puluh ribu dah semua. Tak ada pun semua. Tak ada nampak action dah semua. Nak beritahunya dia dapat jaga, dia dapat santuni mak dia. Sampai dah 2 kali dah ayah ustaz meninggal dunia, dia telefon ustaz, bang, ayah dah tak ada dah. Mak pun sama juga, bang, ayah dah tak ada dah. Dia sendiri tu telefon pada ustaz. Inilah insya-Allah tuan semua, kita semoga anda semua pada hari ini semua dah dapat keberkatan. Ustaz bagi doa, satu doa. Doa ni tuan semua, kalau tuan baca 3 kali saja, insya-Allah tuan semua, Allah Taala akan ampunkan dosa tuan semua, seluruh dosa kita. Dosa kita ni, seluruh dosa kita. Okey.
Apa doa tu? Allah maghfiratuka. Allah maghfiratuka. Allahumma maghfiratuka. Okay. Au sa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Siapa-siapa nak, okey, tuan-tuan siapa nak, tuan-tuan boleh minta dengan admin akan ambil gambar hantar kepada anda semua insya-Allah. Okey, Allahumma maghfiratuka au sa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sekali lagi, Allahumma maghfiratuka. Okay, kita baca ramai-ramai 3 kali kan? Bisa Allah tak ampun dosa kita. Okay. Ikut Ustaz kan? Okay. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sekali lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sekali lagi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Semoga 3 kali kita baca ni, Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa-dosa kita, insya-Allah tuan semua. Tapi ingat tuan semua, Allah Ta'ala ampun dosa kita pun, dikatakan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar perlu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ingat, dosa besar kena perlu bertaubat. Dan juga kalau kita tidak bertaubat semua, dosa tidak bertaubat akan berlaku sampai kita mati. Jomlah kita teruskan lagi sebelum Ustaz berundur. Okay, jom kita belajar. Kita belajar kitab tu semua untuk agar tuan semua, agar kita mati dalam keadaan orang yang dalam keadaan belajar, insya-Allah. Kalau ikut Tuan Guru Haji Mat Silah baru ni, hari Khamis hari ni Ustaz hadir dia punya pengajian kitab hikam. Dia kata apa tuan-tuan semua? Okey. Kalau kita tak dapat nak belajar macam orang belajar, macam orang pondok belajar, tuan-tuan pergi duduk dengar saja, apa dah. Duduk dengar pun tak apa dah. Duduk dengar dah. Dengar saya tak apa dah. Dah tak apa dah tuan semua. Dah. Hadir pun tak apa dah tuan semua. Hadir tu pun tuan semua lebih baik daripada orang yang tidak hadir. Duduk dengar. Aku nak tulis tak pandai, tak faham. Tak apa, duduk ya. Sekurang-kurangnya tuan semua, tuan-tuan sudah termasuk dalam golongan orang yang belajar. Sebab orang yang belajar, bila dia mati tu besok, Allah Ta'ala tak ambil kira. Allah Ta'ala takkan ambil kira segala kesalahan dia. Sebab tu guru Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia belajar lagi tuan semua. Dia masih belajar lagi. Dia belajar dengan Baba Rohim, dia belajar dengan Maulana apa Ustaz lupa lah. Dengan beberapa Maulana dia belajar tuan semua. Dia belajar sebab apa? Sebab dia beritahu dah, saya nak letakkan diri saya dalam keadaan belajar. Sebab apa? Sebab orang belajar ni bila mati besok, Allah Ta'ala tak ambil kira. Sebab kita ni dalam keadaan kita belajar. Inilah insya-Allah tuan semua. Itu saja tuan semua. Okay, jangan lupa pukul 11.30 ni ada modul, iaitu modul Ismul Khafi. Siapa yang masih belum daftar, silakan daftar, boleh insya-Allah. Okay. Dan Ustaz harap tuan-tuan boleh amal doa. Siapa yang doa ni, siapa yang tak jelas doa tadi, okey. Ustaz minta Ustaz akan bagi pada admin, suruh admin ambil gambar. Siapa dia nak minta dengan admin dah, insya-Allah dan kalau ada masalah pun boleh hubungi Ustaz, insya-Allah. Okey, siapa dia pun ada masalah nak jumpa Ustaz, Ustaz berada di section 6, insya-Allah tuan-tuan boleh datang, boleh hello pada Ustaz. Telefon Ustaz 012 908 6425, 012 908 6425, boleh hubungi Ustaz bila masa di section 6, section insya-Allah. Tapi kena call dulu, takut Ustaz kadang-kadang Ustaz ada pengajian kitab apa semua. Jadi tuan-tuan kena datang jumpa Ustaz, nak buat rawatan ke, nak buat air penawar ke apa semua, boleh datang jumpa Ustaz, insya-Allah. Ustaz akan bantu tuan semua. Sekarang setakat tak boleh, dan setakat Allah Ta'ala bagi pada lebih daripada Ustaz itu saja, insya-Allah. Jadi kita Ustaz harap kerana kita dah PKPP kan, jadi kita jangan terlampau seronok tuan semua. Ingat, pakai pelitup muka, hand sanitizer, jaga SOP semua lah, jaga penjarakan apa semua, insya-Allah. Dan jangan happy sangat, insya-Allah. Jadi minggu depan insya-Allah Ustaz akan keluarkan satu pengajian, satu ilmu, itu ilmu untuk pengasihan agar tuan-tuan semua, bila kita nak lariskan perniagaan kita kena ada pengasihan, biar orang kasih kepada kita, insya-Allah. Allah Ta'ala akan beli barang bagi kita, insya-Allah. Minggu depan Ustaz akan kongsi, nanti Ustaz akan beritahu dalam
dalam video seterusnya insya-Allah. Dan jangan lupa pada hari Isnin malam kita ada Ustaz akan kongsikan sekurang-kurangnya satu solat mutlak pada anda hari Isnin malam Selasa pukul 8.45 atau pukul 9 lebih kurang gitu. Dan hari Rabu malam Khamis iaitu 99 nama cinta, iaitu nama Allah Taala, 99 nama Allah Taala. Ustaz akan kongsi dekat semua dan dia berkena kaedah amalan kita nak beramal dengan 99 nama cinta insya-Allah. Itu saja tuan semua. Okey, sebelum Ustaz berundur, kita baca doa sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala, rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala, rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.